Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Ustazah harap semua pelajar-pelajar berada dalam keadaan sihat ya. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan majlis ilmu kita pada hari ini diberkati Allah. Okey, kita lihat untuk hari ini kita akan mempelajari bahagian akhlak. Okey, bahagian akhlak tajuk adab bermusafir. Okey, untuk buku teks pelajar-pelajar boleh rujuk muka surat 209 hingga 213. Okey. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, pelajar-pelajar lihat dahulu apa standard pembelajaran. Apakah perkara-perkara yang akan pelajar dapat hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu ada 5 standard pembelajaran yang pelajar perlu kuasai pada hari ini. Okey, baik pelajar-pelajar, kita lihat dahulu. Okey, apa dia standard pembelajaran yang pelajar-pelajar akan kuasai selepas selesai sahaja menonton video yang Ustazah buat ini. Okey, iaitu yang pertama, pelajar-pelajar dapat menyatakan maksud bermusafir. Yang kedua, pelajar dapat menyatakan dalil nakli galakan bermusafir. Okey, standard pembelajaran yang ketiga, pelajar dapat menyatakan maksud bermusafir. Okey. Okey, seterusnya, standard pembelajaran yang keempat, pelajar dapat menyatakan adab bermusafir. Dan yang kelima, pelajar dapat menyatakan hikmah mengamalkan adab bermusafir. Okey, seterusnya kita lihat dahulu standard pembelajaran yang pertama, iaitu maksud bermusafir. Apa itu musafir? Okey, musafir dari segi bahasa bermaksud keluar. Okey, bermakna kita keluar daripada rumah kita, itu dikira bermusafir. Okey, dari segi istilah, apa itu musafir? Seseorang yang keluar daripada kawasan bermukim menuju ke suatu tempat yang jaraknya melebihi 2 marhalah. Itu maksudnya. Kalau yang tadi dari segi bahasa, ringkas sahaja kan, keluar apa? Keluar dari rumah pun dikira musafir ke? Tak, sebenarnya keluar daripada kawasan bermukim menuju ke suatu tempat yang jaraknya lebih daripada 2 marhalah. Okey. Okey, baik pelajar-pelajar, kita lihat dalil nakli galakan bermusafir. Okey, berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, surah Al-Ankabut ayat 20. Okey. Okey, apa maksudnya? Katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Bermakna, okey, daripada surah Al-Ankabut ayat 20, Allah bagi galakan pada kita untuk mengembara, untuk bermusafir. Untuk apa kita bermusafir? Untuk lihat ciptaan dan makhluk kejadian Allah, makhluk ciptaan Allah. Okay. Kemudian Allah berfirman juga dalam surah Ar-Rum ayat 42. Okey. Dan mafhumnya, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan yang telah lalu. Nampak tak dekat sini?
Allah bagi galakkan kepada kita untuk mengembara, bermusafir untuk lihat ciptaan Allah. Okey. Baik, seterusnya, okey, kita lihat adab-adab bermusafir. Sebelum kita bermusafir, ada adab-adab dia ya. Ada adab yang perlu kita ikutilah ya sebaiknya. Okey, yang pertama sekali, bermusafir dengan tujuan dan niat yang baik. Kita nak bermusafir, pastikan dengan tujuan dan niat yang baik. Okey, ada doa menaiki kenderaan. Ada doa menaiki kenderaan. Sebaik-baiknya kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Okey, sebaik-baiknya baca doa. Baca doa menaiki kenderaan dan doa untuk bermusafir. Okey, seterusnya kita lihat kemudian apa yang perlu kita lakukan sebelum bermusafir. Yang pertama, okey, menyediakan bekalan dan keperluan secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Okey, menyediakan bekalan dan keperluan ni tak kiralah sama ada untuk keperluan diri kita dan juga keperluan untuk kenderaan kita. Pastikan kenderaan kita dah periksa dulu. Periksa dulu dia punya keadaan kereta kita. Tayar, angin ada ke tidak, minyak ada ke tidak, kan? Okey, cukup tak airnya. Okey. Seterusnya, memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan menunaikan solat sunat musafir sebelum memulakan perjalanan. Okey, yang ketiga, mengucapkan selamat tinggal kepada ahli anggota keluarga. Okey. Kita juga sunat membaca bismillah. Okey, selain membaca doa, kita juga sunat membaca bismillah sebelum keluar daripada rumah dan membaca doa. Ini peringatan lagi. Okay. Lepas bye-bye kan dah naik kereta, kita baca bismillah dan baca doa. Seterusnya kita lihat. Okey, melantik seorang ketua jika bermusafir melebihi 3 orang. Okey, adab bermusafir seterusnya tidak meninggalkan solat fardu dan berusaha mematuhi peraturan dan undang-undang serta memelihara alam sekitar. Okey, yang seterusnya disunatkan memperbanyakkan doa sepanjang bermusafir. Okey, di sini ada nota tambahan. Okey, rukhsah bagi orang yang bermusafir. Rukhsah ni adalah kemudahan, keringanan yang Allah beri pada orang yang bermusafir. Iaitu yang pertama, diharuskan mengkasarkan solat. Iaitu kita diharuskan, kasar ni ya maksudnya memendekkan solat. Okey, kalau solat zuhur 4 rakaat, okey, kita boleh buat 2 rakaat. Dan juga diharuskan untuk menjamakkan solat. Okey, kita juga diharuskan untuk menjamakkan solat. Pendekkan solat dan kita gabungkan solat, jamakkan solat. Okey. Yang ketiga, diharuskan berbuka puasa. Kita diharuskan berbuka puasa semasa bermusafir. Okey. Seterusnya, kelebihan bermusafir. Apa dia kelebihan bermusafir? Okey, yang pertama kita dapat melihat keindahan alam dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, doa orang yang bermusafir dimakbulkan. Okey, yang ketiga,
menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan keimanan. Yang keempat, mendidik diri menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur. Okey, yang kelima, bergaul dan berkenalan dengan pelbagai bangsa dan budaya. Okey, itu kelebihan bermusafir. Terusnya kita lihat hukum bermusafir. Okey, bermusafir ni jadi wajib masa bila kita jadi wajib bermusafir untuk menunaikan kewajipan apabila cukup syarat. Masa bila ni ya? Okey, contohnya masa bila jadi wajib menjadi kewajipan iaitu semasa menunaikan fardu haji dan juga menuntut ilmu. Okey, bermusafir jadi sunat. Bila bermusafir tu jadi sunat? Untuk melakukan perkara sunat. Contohnya apa pelajar? Menziarahi Masjid Nabawi dan menghubungkan silaturahim. Okey, seterusnya bermusafir itu jadi harus masa bila untuk melakukan perkara yang harus. Contohnya berniaga menyertai pertandingan sukan. Okey, itu hukum bermusafir. Okey ya. Seterusnya, okey, standard pembelajaran yang kelima, hikmah mengamalkan adab bermusafir. Okey, yang pertama, perjalanan kita diberkati Allah. Yang kedua, mendidik jiwa lebih berdisiplin. Yang ketiga, memberi ketenangan hati. Yang keempat, perjalanan menjadi lebih mudah dan lancar. Okey. Okey, baik pelajar-pelajar. Pembelajaran kita untuk hari ini setakat ini saja. Ustazah harap apa yang Ustazah kongsikan pada hari ini bermanfaat dan bolehlah kita amalkan ketika bermusafir. Sehingga berjumpa lagi untuk masa akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.